أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. Al-Quran by Taufik Syafaq. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama pada petang ini bagi sesi tadabbur mengenai satu surah yang diturunkan Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada juzuk ke-28 pada muka surat 500 ke 51 yang mana surah ini adalah surah yang diturunkan dalam kategori Madaniyah yang dinamakan sebagai surah As-Saff. Nama surah As-Saff disebutkan diletakkan berdasarkan kepada ayat yang ketiga di dalam surah ini, iaitu yang berbunyi Saffan, itu Saff. Maka pada perkongsian saya pada petang ini mengenai surah As-Saff ataupun disebut sebagai makna yang barisan, menekankan kepada 5 perkara, iaitu kita dengan nama surah, dan kita akan meneladani tentang objektif surah ini. Yang ketiga adalah berkaitan dengan sirah surah, dan yang keempat adalah munasabah dan surah ini bagi surah yang sebelumnya, dan yang terakhir segmentasi surah. Nama surah ini disebutkan dalam ayat yang keempat, iaitu As-Saff, Saffan, dan juga dinamakan juga mengikut pendapat imam ataupun namanya Imam Al-Lusi, dinamakan surah As-Saff ini sebagai surah Isa bin Maryam dan surah Al-Hawariyun, kerana surah ini benar-benar mengangkat kualiti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Isa alaihi salam, dan juga kualiti iman Hawariyun. Maka itu sedikit sebanyak berkaitan dengan nama surah. Bagi objektif surah yang ingin saya kongsikan juga adalah surah ini adalah surah Al-Musabbihat, kerana ia bermula dengan tasbih keempat, yang pada awal surah ini berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Dan surah ini objektifnya adalah memberi motivasi jihad yang sepenuhnya dengan kesatuan hati yang utuh. Maka lazimlah bila mana seseorang itu menjadi sebahagian daripada kepimpinan ulama dan juga umara, maka surah ini seringkali dijadikan sebagai wirid ataupun sebagai penguat kepada jiwa para amilin, para mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, surah ini adalah berbentuk kategori surah Madaniyah. Dan juga pada pendapat Imam Al-Maududi, surah ini diturunkan selepas pada peperangan Uhud. Dan juga ada yang mengatakan surah ini juga diturunkan ataupun ia koleksi surah yang turun selepas ujian ketaatan di Hudaibiyah, pada dalam perjanjian Hudaibiyah tersebut. Maka makna di sini adalah ketika mana zaman Rasulullah SAW menyatakan tentang perjanjian Hudaibiyah, ada di kalangan sahabat yang tidak bersetuju. Maka surah ini turun bagi menyatakan seruan ketaatan kepada Rasulullah SAW. Maka mengenai munasabah surah yang sebelum, iaitu surah Al-Mumtahanah. Surah sebelum ini menampakkan kuantiti gerakan Islam di Madinah dengan kemasukan wanita muslimah yang diuji. Maka surah selepas pada surah Al-Mumtahanah ini, iaitu surah As-Saff, ia memberikan
penekanan akan kualiti gerakan Islam, iaitu ketaatan dan komitmen yang padu dalam jihad. Pada surah yang sebelumnya, iaitu surah Al-Mumtahanah, menekankan tentang wanita muslimah, gerakan wanita muslimah di Madinah yang mereka ini diuji pada ketika itu. Dan surah yang selepasnya adalah surah As-Saff, memberikan tentang motivasi kualiti, tentang penekanan kualiti gerakan Islam dan melengkapkan komitmen yang padu dalam jihad. Maka itu adalah munasabah bagi surah sebelumnya. Surah ini menjadi sebagai penguat kepada jiwa para amilin yang saya sebutkan tadi, dan juga merupakan salah satu daripada surah yang memberikan motivasi, suntikan semangat kepada para amilin berjihad di medan perang menghadapi musyrikin dan mereka yang memerangi Islam. Maka yang terakhir, sekiranya kita menelusuri pembahagian surah ini mengikut ayatnya yang berjumlah 14 ayat, maka dikategorikan bermula daripada ayat 1 sehingga 4 adalah bertujuan tentang menekankan tentang bai'ah dan juga ikat janji ataupun janji setia kepada Rasulullah SAW untuk berjihad bersama baginda. Pada ayat 1 sehinggalah ke ayat keempat. Ditekankan juga dalam satu ayat keempat ini, di antaranya adalah tentang sifat para amilin. Sifat orang yang menyuruh kepada jihad ini adalah kemurkaan Allah kepada mereka yang menyatakan tentang kebenaran, kepada mereka yang mengajak kepada ketaatan, namun mereka sendiri tidak melaksanakan apa yang dikatakan. Maka dalam masa yang semua, surah ini memberikan motivasi, ia juga memberikan satu ancaman kepada para amilin agar sentiasa sedar dalam gerak kerja Islam ataupun dalam melaksanakan tuntutan fardu ini. Ia juga menjadi peringatan bahawa dalam banyak kita memberikan teguran, membawa masyarakat kepada Islam, kita juga perlu mengislah diri kita sebagai seorang Muslim yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ayat yang kelima sehingga ayat ke-8, yang memberikan peringatan ataupun memahamkan bahawa kita kepada kita bahawa jangan menjadi seperti Bani Israel yang berjanji untuk bersama dengan Nabi Musa AS, untuk membela Nabi Musa dan juga Nabi Isa AS. Namun akhirnya mereka ni menikam Nabi Musa dan juga Nabi Isa ni daripada belakang. Maksud menikam daripada belakang ni tidak bersama dengan mereka, hanya sekadar dengan kata-kata. Dan juga pada ayat yang ke-9 juga sehingga ke-13 yang memberikan tentang ganjaran jihad, yang mana jika mana surah ini memberikan tentang memberikan suntikan motivasi tentang pengorbanan berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, sudah semestinya lah antara motivasinya adalah ganjaran yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga ayat yang terakhir, ayat yang ke-14, surah ini menyatakan bahawa jadilah seperti Al-Hawariyun kepada Nabi Isa AS, dan Allah akan memenangkan Nabi Isa AS di akhir zaman. Dan juga seperti mana Allah memenangkan Rasulullah SAW, menunjukkan bahawa hikmah orang yang berjuang ini akan diberikan kemenangan, walaupun kemenangan itu dalam jangka masa yang panjang, bukan pada zaman ini ataupun dalam generasi selepas pada kita, mungkin masa yang panjang. Maka sebagai yang terakhir, tadabbur yang kita boleh ambil daripada surah ini adalah tentang ganjaran pada ayat yang ke-9 sehingga ke-13 tadi, yang mana yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Yang mana Allah menyatakan bahawa wahai orang yang beriman, mahukah aku tunjukkan kepada kamu satu perniagaan yang akan menyelamatkan diri daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini adalah pertanyaan kepada kita sebagai orang Islam yang mengambil ibrah daripada surah ini, bahawa surah ini kiranya kita merasakan bahawa Allah bertanya kepada diri kita, maka sudah semestinya lah kita perlu menyahut dengan jawapan yang mana bila mana Allah menyatakan bahawa nak ada aku tunjukkan kepada kamu satu perniagaan yang akan menyelamatkan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bagi orang Islam,
sudah semestinya lah kita mahukan kejayaan, terutama sekali kejayaan di akhirat, iaitu selamat daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala tunjukkan ataupun jawab kepada kita mengenai ayat yang seterusnya, apakah perniagaan itu, apakah yang dinyatakan tentang perkara yang menyelamatkan kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat selanjutnya yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang maksudnya iaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, serta kamu berjuang membela dan juga menegakkan agama Allah dengan harta benda dan diri kamu. Yang demikian itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu hendak mengetahui hakikat yang sebenarnya. Maka inilah satu perniagaan yang Allah berikan, tawarkan kepada kita, iaitu beriman kepada Allah dan juga Rasulnya, dan juga berjihad di jalan Allah dengan harta dan juga jiwa kita. Maka persoalan yang boleh saya tinggalkan pada diri kita bahawa di manakah posisi kita sekarang dan apakah yang kita ingin laksanakan dengan pengorbanan yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saff disebutkan ini. Maka sebenarnya kita menjadi sebagai seorang penuntut ilmu, maka sudah semestinya lah pengorbanan kita adalah mengorbankan masa kita untuk menuntut ilmu, mengorbankan harta kita untuk menuntut ilmu. Kerana kita menjadi sebagai seorang pemimpin, dan semestinya seorang pemimpin itu mestilah mengorbankan hartanya, masanya dan juga jiwanya untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai yang terakhir, bahawa surah ini memberikan satu suntikan semangat dalam yang sama, memberikan satu peringatan kepada para amilin dan juga orang yang nak berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan semestinya perlulah dilazimkan sebagai amalan. Surah yang perlu kita baca dan juga perlu kita tadabbur dalam kehidupan kita seharian sebagai orang yang menyatakan janji setia untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum, jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.